أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, para pegawai, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmatnya, lalu kita balas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, malam ini merupakan pertemuan kali yang kedua ataupun tatap muka kali yang kedua daripada kelas pengajian berkitab kita, iaitu kitab 77 cabang iman, yang mana kitab 77 cabang iman ini merupakan ringkasan daripada kitab cabang iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang mana asal kitab ini lebih kurang 7 jilid besarnya, tetapi telah diringkaskan oleh Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, sehinggalah ada naskah di tangan kita ini diberikan judul 77 cabang iman. Kenapa 77 cabang iman? Ia berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu mengandungi lebih daripada 70 cabang. A'laha la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah apabila kita membuang kotoran yang berada di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Pada pertemuan kita bulan yang lepas, kita telah membicarakan pada cabang iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah jelaskan pada pertemuan bulan yang lepas apa makna iman. Iman itu ada 3 komponennya. Ma waqara fi qalbi, apa yang diyakini di dalam hati. Wa iqraru bil lisani, apa yang diungkapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inilah berbezanya kita dengan orang yang mengaku beriman tetapi dia memisahkan iman dengan amal, iaitu kelompok liberal ataupun sekular. Kelompok liberal dia katakan iman ni tak ada kaitan dengan amal. Kenapa kamu tak tutup aurat? Dia kata saya sudah beriman. Kenapa kamu tak salat? Iman dalam hati. Sedangkan iman yang sebenar-benarnya mesti berjalan seiring 3 perkara: diungkapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kita bincangkan pertemuan yang lepas beriman kepada Allah Ta'ala. Malam ni kita masuk pada cabang iman yang kedua. Tuan-tuan buka kitab kita, muka surat yang kedua di dalam kitab kita, iaitu cabang iman yang kedua, beriman kepada semua utusan Allah. Semoga Allah mengurniakan selawat dan salam ke atas mereka. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, muka surat yang kedua, siapa yang ada kitab, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Adab kita tuan-tuan, bila kita nak membaca ayat Al-Quran, mulakan dahulu dengan ta'awuz ataupun isti'adah. Lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minun, dan orang beriman itu, kata Allah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan orang beriman itu semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Tuan-tuan, garis bawahkan perkataan Rasul-Rasul diutuskan Allah. Warusuluh di dalam Al-Quran itu merupakan kalimah jamak ataupun plural. Kalau seorang sahaja Rasul, maka disebut dengan Ar-Rasul. Ada perkataan waw, ra, sin, waw, lam. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan Rusul, tidak ada waw. Kita tengokkan dalam kitab kita, bila tidak ada waw Rusul, itu menunjukkan wajib kita beriman kepada semua Rasul-Rasul. Beriman dengan syariatnya kah? Bukan. Tetapi beriman dengan meyakini bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, tetapi rasul-rasul ke sebelumnya pun merupakan utusan Allah. Bukan beriman dengan syariat. Bila datang syariat Nabi Muhammad, maka ia telah memansuhkan syariat-syariat rasul yang terdahulu. Tuan-tuan, anda nak tanya soalan, bolehkah? Berapa jumlah rasul? Berapa jumlah rasul? Ada berapa? 6,000 ada jamaah kata. Ada pandangan yang lain tak jumlah rasul? Ada yang cakap 6,000 Ustaz. Betul ke? 25, ada yang cakap 25. Yang disebut dalam Al-Quran, nama rasul itu 25. Manakala jumlah rasul berdasarkan riwayat daripada Imam Ahmad, satu hari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam minal mursalin?" Berapakah ya sebenarnya bilangan rasul? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "300 wa bid'atun 10 jamman ghafira." Jumlah rasul yang diutuskan Allah seramai 313. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Yang diceritakan dalam Al-Quran 25. Wa rusulan qad qasasna alaik. Ada rasul-rasul yang aku ceritakan kisahnya pada kamu, Allah Ta'ala sebut. Wa rusulan lam naqsushum alaik, dan ada rasul yang aku tidak ceritakan kisahnya kepada kamu. Yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, seramai 25 orang. Faham tak tuan-tuan? Nak tanya soalan yang lain, boleh ke? Tadi jumlah rasul, jumlah nabi ada berapa? Ada berapa? Ustaz jangan tanya Ustaz. Ustaz kuliah aja malam ni. Awal-awal lagi dia pesan. Ada 124,000. Ini berdasarkan riwayat juga daripada Musnad Ahmad. Abu Dzar tanya lagi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam min nabiyyin?" Jumlah nabi itu berapa ya? Ini Abu Dzar yang tanya, sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang antara terawal memeluk Islam, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, tuan-tuan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100,000 nabiyyin wa 24,000.
jumlah Nabi itu seramai 124,000. Faham tak tuan-tuan? Manusia bilion ada manusia. Dikecilkan lagi nabinya 124,000. Daripada 124,000 dikecilkan lagi para rasul 313. Dikecilkan lagi daripada rasul 313 yang disebutkan dalam Al-Quran berapa tadi? 25. Dikecilkan lagi oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam kalangan 25 rasul ada dalam kalangannya rasul ulul azmi. Pernah dengar tak istilah rasul ulul azmi? Pernah kan? Berapa orang rasul ulul azmi ni? Ada 5 orang. Boleh tak kita urutkan dari awal? Boleh ke? Yang pertama, Nabi, ikut susunan, jangan Nabi Isa terus, ikut susunan. Nabi Nuh alaihi salam. Bukan Nabi Isa dia mula dengan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, ikut susunan dia, turutan dia. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang balik. Manusia bilion manusia. Allah Ta'ala kecilkan dalam kalangan bilion manusia yang dilantik menjadi Nabi 124,000 berdasarkan Musnad Ahmad. Abu Zar tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 124,000 dikecilkan lagi. Rasul 313 dikecilkan lagi, disebut dalam Al-Quran 25 dikecilkan lagi, ada 5 ulul azmi. Dalam kalangan 5 rasul ulul azmi, Allah Ta'ala kecilkan lagi menjadi satu orang inilah yang dinamakan sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Faham tak tuan-tuan? Induk kepada segala manusia, induk kepada segala nabi, induk kepada segala rasul, ketuanya, penghulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni jelas tuan-tuan. Ana urutkan daripada awal. Bilion manusia dikecilkan menjadi nabi, dikecilkan menjadi rasul. Rasul pula 313 hanya disebut 25 dalam Al-Quran. Yang 25 ada rasul ulul azmi. Dalam kalangan rasul ulul azmi, Allah Ta'ala pilih induknya, penghulunya, ketuanya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, banyak-banyak hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak-banyak nabi tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? What is the because? Apa sebab yang Rasulullah ni Allah Ta'ala jadikan dia sebagai Sayyidul Anbiya? Banyak sebab. Yang pertama, kerana ujian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian dia paling berat berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Sebelum lahir Allah Ta'ala uji dah dia. Ayahnya mati seorang, ibunya mati 2 orang, datuknya mati 3 orang, isterinya Khadijah mati 4 orang, bapa saudaranya Abu Talib meninggal 5 orang, anak lelakinya yang bernama Qasim meninggal, yang bernama Abdullah meninggal, yang bernama Ibrahim meninggal. Berapa orang? Kita urutkan dari awal. Ujian yang dilalui oleh Rasulullah ni sejak berada dalam kandungan lagi. Datuk, ayah, ibu, bapa saudara yang jaga, isteri, anak nama Qasim, anak nama Abdullah, anak nama Ibrahim. Tidak ada mana-mana nabi yang melalui ujian sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adakah dia sedih? Adakah dia merunguk? Adakah dia caci maki takdir? Tidak sama sekali. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian dia cukup hebat. Ketika dia balik ke kampung halamannya ke Taif, nak bawa Islam ke Taif, tuan-tuan. Ini kenapa sebab Rasulullah dipilih menjadi Sayyidul Anbiya. Sabar dia, ujian dia cukup luar biasa. Taif ni merupakan kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Taif ini merupakan bumi moyang baginda yang bernama Atikah. Atikah itu merupakan isteri kepada Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini istrinya bernama Atikah. Atikah ini asalnya di Taif. Di Taif. Taif ke Mekah jaraknya lebih kurang 91 km. Bila Rasulullah tak diterima di Mekah, Rasulullah nak bawa Islam ke Taif. Dia sangkakan bila bawa Islam ke Taif ini merupakan tempat ahli keluarga dia, tempat bumi dia tinggal, kampung halaman dia. Pasti orang tak tolak. Tetapi orang tolak juga, tuan-tuan. Orang tak terima juga Islam. Kita kalau orang luar tak terima dakwah kita, boleh jadi okey lah kan, Dana? Tapi kalau kita balik kampung kita, kampung kat mana? Kampung di Tumpak contohnya. Kita balik ke Tumpak, orang lempar kita dengan batu di Kelantan. Agak-agak sedih tak? Kalau contohnya kita berdakwah di Kuala Lumpur, boleh jadi kita tak sedih sangat. Sebab apa? Bukan kampung halaman kita. Rasulullah balik ke Taif, kampung halaman dia. Penduduk Taif marah dia, caci dia, lempar dia dengan batu. Tapi dia sabar. Adakah Rasulullah doakan kepada penduduk Taif tunggang terbalik? Tidak. Beza kan? Bukan kita nak mengumpat ataupun merendahkan nabi-nabi yang lain. Kita belajar bab beriman pada Rasul ni. Tapi kita nak tahu kenapa Rasulullah ni dalam berbilion manusia, dia induk kepada manusia. Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita baca dalam Al-Quran, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Yang mengikuti dakwah Nabi Nuh kurang 100 orang. Nabi Nuh tak tahan. Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Qala Nuhun, telah berkata Nuh, Rabbi la tadhar 'alal kafirina dayyara. Wahai Allah, jangan tinggal seorang pun orang kafir dalam tempat aku ni. Tak tahan dia. Tak tahan. Nabi Yunus, dia berdakwah, Nabi Yunus ni 30 tahun. Yang mengikuti dakwahnya 2 orang saja. Akhirnya dia frust, dia merajuk dengan dakwahnya, sehingga kita baca di dalam surah Yunus, kisah Nabi Yunus alaihi salam telah ditelan oleh ikan nun. Dia frust dengan dakwahnya. Tapi Rasulullah ni Allah Ta'ala pilih dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa sebab? Sabar dia luar biasa. Ujian dia hebat dan dia boleh sabar. Orang Taif lempar dengan batu, dia tak sedih, teruskan dakwah sehingga Islam tersebar ke Taif sampai hari ini, dan Islam tersebar di seluruh dunia. Apa sebab? Kerana Rasulullah itu tidak merajuk. Maaf Rasulullah, cukup luar biasa. Satu peristiwa, tuan-tuan, kalau kita pernah baca di dalam sirah, dalam peristiwa Fathu Makkah. Anda nak cerita kenapa relevannya Rasulullah ni sehingga Allah Ta'ala lantik dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin dalam kalangan banyak-banyak Rasul, dalam kalangan banyak-banyak manusia. Rasulullah dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Rasulullah pernah dikhianati. Dikhianati oleh siapa? Oleh sahabat sendiri. Apa nama sahabat tu? Namanya Khabbab bin Al-Arat. Rasulullah duduk mesyuarat, macam mana kita strategi kita nak masuk ke Mekah, pukul berapa, siapa yang masuk dulu, siapa yang berada di depan, siapa yang berada di belakang, senjata apa nak bawa. Tiba-tiba perbincangan dalam mesyuarat ni dibocorkan oleh sahabat. Apa nama sahabat tu? Kisah ni disebut dalam riwayat Imam Bukhari, kisah sahih. Khabbab bin Al-Arat, dia tulis satu surat, dia hantar kepada seorang postman perempuan, kamu hantar surat ni kepada penduduk Mekah. Ini kisah benar. Rasulullah ni, tuan-tuan, kalau orang nak khianat pada dia, dia ada SB.
SB Rasulullah ni bukan cak ayam tak dah. SB dia siapa? Malaikat Jibril. SB dia ni, wahai Muhammad, yang kamu bincang tadi tu ada dalam kalangan kita ni, dah bocorkan maklumat dia. Siapa dia? Khabbab bin Al-Arat. Rasulullah panggil 3 orang, Ali, Zubair, Mikdad. Ni geng-geng UTK ni, unit tindakan khas, GGK, grup gerak komando. Wahai Ali, wahai Mikdad, wahai Zubair, kamu pergi ke Raudatul Khah. Raudatul Khah lebih kurang jaraknya 16 kilometer daripada bumi Madinah. Ada lagi Raudatul Khah. Di sana ada seorang perempuan ambil surat daripada dia. 3 orang ni pergi pecuk kuda. Ini kita katakan sebagai komando yang tak bertanya apa-apa dah. Bila Rasulullah kata ya, pergi dia. Tak tanya, wahai Rasulullah, perempuan tu pakai baju warna apa, dia macam mana rupa dia, tak, dia terus pergi. Bila pergi memang betul ada seorang perempuan dalam perjalanan nak masuk ke Makkah. Sayyidina Ali kata, mana surat? Surat apa? Kalau kamu tak bagi surat, aku tanggalkan pakaian kamu. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Aku tanggalkan pakaian kamu. Takut dia di padang pasir ni, seorang-seorang pula ni. Dia bagi surat. Bila di surat tu semua tertulis, aku nak masuk sekian, tentera Islam nak masuk sekian ke dalam kota Mekah. Tenteranya siapa, geng artileri dulu masuk, senjatanya berapa, kekuatannya macam mana. Rasulullah panggil Khabbab, wahai Khabbab, kenapa kamu bocorkan rahsia ini? Khabbab kata, wahai Rasulullah, aku bocorkan bukan aku nak khianati, tetapi ahli keluarga aku ramai di bumi Makkah tu. Aku nak pastikan mereka tu bersiap. Mereka tu duduk dalam rumah siap-siap, beli beras, beli makanan, beli roti, supaya kamu masuk ke bumi Madinah, mereka dalam keadaan selamat. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, aku kerak kepala munafik ni. Rasulullah kata, jangan. Sesungguhnya aku bersaksi Khabbab bin Al-Arat ini merupakan syahidah Badrin, seorang ahli yang menyertai perang Badar dulu. Sahabat yang menyertai dalam perang Badar, Rasulullah respect dia. Apa sebab? Perang Badar ni perang yang pertama, perang antara adik-beradik, perang antara ibu dan ayah, perang antara ayah dengan anaknya. Sahabat yang menyertai perang Badar, imannya memang betul-betul teruji. Apa sebab? Kelengkapan senjata tak ada lagi, latihan ketenteraan belum ada lagi, jumlah tentera yang sikit. Tapi sesiapa yang menyertai perang Badar, Rasulullah katakan, if'alu ma syi'ta, buatlah apa yang kamu lakukan sekalipun, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu yang sebelum dan dosa kamu yang akan datang. Hebat sikap pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam bilion manusia, ratusan ribu para nabi, ratusan para rasul yang disebut dalam Al-Quran, 5 ulul azmi, induknya, penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya tidak sama dengan nabi yang lain, kesabarannya juga tidak sama dengan rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang lain. Sebab itu dia digelar sebagai Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kenapa kita katakan dia sayyidina? Kerana dia sendiri yang mengatakan, dialah ana sayyidu waladi Adam, akulah induk kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia dikatakan sebagai wasyafi'ina, orang yang memberi syafaat? Kerana syafaatnya itulah yang menyebabkan bermulanya perbicaraan kita nanti di padang mahsyar. Kenapa kita katakan dia sebagai wa maulana, orang yang akan menolong kita? Kerana dengan doanya itulah, doa yang mustajab yang diungkapkan itu yang menyebabkan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cabang iman yang kedua ini membicarakan beriman kepada semua utusan Allah, induk kepada semua utusan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kita baca dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Umar bin Al-Khattab, tuan-tuan, kita catat sikit. Umar bin Al-Khattab dia masuk Islam pada tahun yang ke-6 kenabian. Tahun yang ke-6 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Maknanya ketika Rasulullah menjadi rasul, diangkat menjadi rasul, umurnya 40 tahun. Kita buat catatan sikit di nota kita. 6 tahun setelah itulah Umar memeluk Islam. Ketika umur baginda 46 tahun, dan ketika umur Sayyidina Umar dia peluk Islam ketika itu berusia 33 tahun. Ana suka bila kita jumpa perawi ataupun dalam kalangan sahabat ini, kita ceritakan sikit biodata dia. Apa sebab? Kita kenal sahabat di dunia, moga-moga kita akan dibangkitkan bersama dengan para sahabat di padang mahsyar. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika berusia 63 tahun, umur Sayyidina Umar ketika itu baru berusia 50 tahun. Dia baru umur 50 tahun. Sebab apa? Dia beza umur dengan Nabi 13 tahun. Tapi apabila dia meninggal dunia, dia juga meninggal dunia pada umur 63 tahun. Ini rekod dia. Dia sama, tuan-tuan. Kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal umur pada umur 63 tahun, dan Sayyidina Umar juga meninggal pada umur 63 tahun. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Sayyidina Umar juga 63. Maqam mereka di Masjidun Nabawi pun kalau sesiapa yang pernah pergi, dimakamkan bersebelahan. Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya lah bila duk buat perkiraan sendiri, bila duk kira, kalau meninggal dunia umur 63 tahun, saya akan meninggal dunia lebih kurang pada umur 2053. 2053 sharp, umur 63 tahun. 2053. Cuba tuan-tuan buat kiraan masing-masing. Ada yang dah pas ke 63, itu bonus daripada Allah Ta'ala. Kalau ikut perkiraan 63 tahun. Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan hubungan Nabi SAW dengan Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, perawi hadis kita ni, hubungannya adalah hubungan menantu dan bapa mertua. Apa sebab? Ada seorang anak perempuan kepada Sayyidina Umar, namanya Hafsah. Hafsah itu merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan dia. Kita baca hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, tentang pertanyaan Jibril alaihi salam ke atasnya. Hadis ni panjang, diringkaskan. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita garis bawahkan perkataan wa rusulih. Iman itu apabila kita beriman kepada Allah, ini sudah kita huraikan pada pertemuan yang lepas. Beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab samawi Allah, dan beriman kepada semua utusan Allah Ta'ala. Dah selesai dalam bab beriman kepada semua utusan Allah. Kita jelaskan secara simple, sederhana. Yang penting, beriman kepada semua utusan ini bukan bermaksud kita beriman kepada syariat yang dibawa. Sebab apa? Bila datang syariat Rasulullah, dia sudah memansuhkan semua syariat Nabi-Nabi yang lain. Semua sejak zaman Nabi Adam, semua Nabi sejak zaman Nabi Adam sehinggalah zaman Nabi Muhammad, dari sudut akidahnya membawa tema yang sama. Dari sudut akidahnya la ilaha illallah. Tapi dari sudut ibadatnya, dari sudut syariatnya, boleh jadi berbeza antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Contoh, syariat Nabi Adam, antara adik-beradik itu boleh berkahwin. Tapi bila datang syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Adam sudah dimansuhkan. Syariat Nabi Musa alaihi salam, apabila seseorang itu ingin bertaubat terhadap dosanya yang lepas, faqtuluh, hendaklah dia bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa.
Tapi syariat Nabi Muhammad diringankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini menunjukkan dari sudut syariat ia boleh berbeza, ia boleh berubah, tapi dari sudut akidah sama sahaja sejak zaman Nabi Adam hinggalah Rasul yang terakhir, iaitu la ilaha illallah. Itu maksud dia. Dah, kita masuk sikit lagi tuan-tuan, ada masa lagi. Kita pergi pada cabang iman yang ketiga, iaitu beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada para malaikat Allah. Kita nak tanya soalan sikit malam ni tentang malaikat, boleh ke? Boleh, insya-Allah. Kalau tadi kita belajar jumlah rasul dan jumlah nabi, nak tanya malam ni berapa jumlah malaikat? Siapa boleh jawab angkat tangan. Tak boleh jawab? 10. Betul ke 10? 10 tu yang wajib kita tahu kan? Tapi jumlah malaikat ni berapa? Tak terkira. Jawapannya tak terkira. Berdasarkan riwayat yang sahih daripada Imam Bukhari, malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur, Kaabah kepada penduduk bumi namanya Baitullah, Kaabah. Kaabah bagi penduduk langit, para malaikat itu adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur itu seramai 70,000. Dan mana-mana malaikat yang telah melakukan tawaf pada hari tersebut di Baitul Ma'mur, maka dia tidak akan datang lagi pada hari yang lain. Maknanya sekali je dia tawaf. Macam kita sekali je buat haji kan, sekali tu je boleh. Begitu juga malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur ni 70,000, takkan ada lagi dia datang pada hari yang lain. Maknanya kalau kita nak tahu jumlah para malaikat, 70,000 kena darab jumlah hari yang ada. Berapa hari yang ada? Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu kan? Lalu jumlah malaikat itu kata ulama, la yuhsi adaduhum illallah, tidak diketahui jumlahnya melainkan hanya diketahui oleh Allah. Kalau induk kepada seluruh umat manusia, induknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala induk penghulu, ketua bagi sekalian malaikat, namanya malaikat Jibril. Faham tak tuan-tuan? Ana ulang sekali lagi. Induk, penghulu, ketua bagi sekalian manusia, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Manakala induk, penghulu sekalian kepada para malaikat, itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kalau di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala kenalinya dengan 4 nama yang lain. Ni kalau kita nak catat, sangat baik nota ni. 4 nama yang lain bagi malaikat Jibril. Ada 4 nama yang lain. Yang biasa kita kenalnya malaikat Jibril je kan. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut namanya ini dengan nama yang lain. Yang pertama, nama malaikat Jibril itu namanya adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh ini disebut dalam surah Al-Qadar pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikah warruh. Allah Ta'ala letakkan nama yang berbeza, turunnya malaikat dan ar-ruh. Sedangkan ar-ruh juga itu adalah malaikat. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak samakan semuanya malaikat?
Sebab ada induknya, ada ketuanya, ada penghulunya, ada pengerusinya, iaitu malaikat Jibril. Disebut dengan nama yang lain malaikat Jibril ini, namanya Ar-Ruh. Faham tuan-tuan? Macam kita kan datang ke masjid, kita sebut nama khusus ketua kepada masjid ni, pengerusi, dan kita katakan yang sama-sama kita hormati pengerusi masjid namanya sekian-sekian, bersama dengan ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa biasanya kita dah tak sebut dah. Sebab apa, ramai 12 orang ni. Kalau sebut yang tu saja dah 10 minit dah. Kita cukup sebut induknya, pengerusinya, penghulunya, maka ia sudah mewakili yang lain. Begitu juga Allah Ta'ala membezakan antara malaikat dan ketuanya, iaitu Ar-Ruh. Apa sebab? Kerana nak takrim, untuk memuliakan. Faham tuan-tuan? Ini nama yang pertama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran, malaikat Jibril. Anda sebut tadi ada berapa nama? Ada 4 nama. Yang kedua tuan-tuan, nama malaikat Jibril Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan nama yang lain, namanya itu Rasulun Karim. Rasul maknanya utusan, Karim mulia. Ini disebut dalam surah At-Takwir pada ayat yang ke-19. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Kemudian ayat ke-19, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia yang membawa Al-Quran? Iaitu merujuk kepada malaikat Jibril. Faham tuan-tuan? Maknanya bila kita baca surah At-Takwir nanti, kita bertemu pada ayat yang ke-19, Allah Ta'ala tak sebut namanya malaikat Jibril, tapi kita baca fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Oh, rasulin karim pada ayat ini merujuk kepada malaikat Jibril. Apa sebab? Sebab kita sudah belajar malam ni tentang nama yang lain bagi malaikat Jibril. Yang pertama apa namanya tadi? Ar-Ruh. Ar-Ruh nama dia, disebut dalam surah Al-Qadar pada ayat yang keempat. Yang kedua, Rasulin Karim, disebut dalam surah At-Takwir pada ayat yang ke-19. Yang ketiga, nama lain bagi malaikat Jibril Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surah An-Najmu. Surah An-Najmu pada ayat yang kelima, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian allamahu syadidul quwa. Nama yang ketiga malaikat Jibril, Syadidul Quwa, disebut pada ayat yang kelima dalam surah An-Najm. Faham tuan-tuan? Apa nama dia yang ketiga? Syadidul Quwa. Apa makna Syadidul Quwa? Suatu makhluk yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang cukup hebat. Itu makna syadid. Quwa maknanya kekuatan. Berapa dah nama kita dapat? 3 dah. Yang pertama Ar-Ruh, yang kedua Rasulin Karim, yang ketiga Syadidul Quwa, dan yang keempat tuan-tuan yang disebutkan di dalam surah Abasa. Surah Abasa, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Kemudian ayat yang ke-15 dan 16, bi aidi safaratin kiramil bararah.
Yang keempat, nama malaikat Jibril yang lain disebut dengan kiramil bararah, malaikat yang paling mulia. Kiram yang paling mulia, karim. Al-bararah iaitu malaikat yang terpuji, yang paling bagus, yang paling hebat. Itu nama yang keempat malaikat Jibril. Faham tak tuan-tuan? Ada berapa nama dia? 4. Yang pertama Ar-Ruh, yang kedua Rasulin Karim, yang ketiga Ustaz tak ingat dah Ustaz, Syadidul Quwa, yang keempat Kiramil Bararah. Paling kurang lah kita balik nanti, isteri kita tanya, bang tazkirah tadi tentang apa ya? Saya belajar tentang 4 nama lain malaikat Jibril. Apa nama 4 malaikat Jibril tu bang? Entahlah, saya pun lupa dah. Jangan demikian tuan-tuan. Kita berhenti dulu pada cabang iman yang keempat. InsyaAllah cabang iman yang ketiga, bulan depan kita akan masuk pada cabang iman yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.